FS ni. Peristiwa ni berlaku 5 tahun lepas, waktu keluarga sebelah ibu aku buat rombongan ke Johor sebab pakcik aku berkahwin. Perjalanan di Johor tu makan masa yang lama. Kami bergerak dari Kuala Lumpur pada 7 pagi dan tiba di sana pada pukul 2 petang. Di sana kami akan menginap di sebuah rumah teras sewa yang hanya 10 minit je dari kediaman pengantin perempuan. Rumah tu pakcik aku yang sewa untuk 3 hari. Rumah tu pada pandangan mata biasa, luas dan ada 3 bilik yang agak selesa. Ruang tamu yang besar dan aku rasa tiada apa yang menarik di rumah tu. Atuk aku ni biasanya dia memang akan baca doa perlindungan sebelum masuk rumah tu. Manakala aku ni hanya bagi salam terus masuk. Waktu ni lah aku rasa ada yang tak kena pada bahagian rumah tu. Buktinya, waktu aku nak masuk ke bilik besar, aku perlu lalu di hadapan dapur dan aku tengok di dapur tu ada satu lembaga hitam. Aku terus batalkan niat dan kembali ke ruang tamu. Atuk aku ni, bila dia tengok aku macam tu, dia hanya mendiamkan diri. Dan aku yakin atuk aku tahu apa yang aku nampak. Kesannya, aku takut nak hantar barang ke dalam bilik tu. Tapi apakan daya, terpaksa juga aku hantar. Aku tahu lembaga hitam tu ada kat dapur dan sepanjang aku tinggal kat rumah tu, memang terasa aura negatif. Bilik ketiga di rumah tu, pada aku ada sesuatu macam tak kena. Sebab makcik aku kata bilik tu seram sejuk. Malam tu tak seindah yang aku sangka. Mungkin terlalu penat, jadi semua masuk tidur. Tinggallah nenek aku, atuk, aku dan adik aku di ruang tamu. Kami pun terlelap masa tu. Tapi aku terbangun sekitar pukul 2 pagi dan aku dikejutkan oleh makcik aku. "Kakak, bawa adik tidur dalam bilik." Aku kejutkan adik aku dan kami pun berjalan masuk ke dalam bilik dalam keadaan yang lesu dan mengantuk tu. Memandangkan katil dah penuh, aku pun ambil keputusan untuk tidur di lantai. Sejuk juga lantai waktu tu. 1 jam lepas aku tidur, macam ada suara lembut panggil nama penuh aku. Mulanya tu, aku tak nak hiraukan. Tapi nama aku ni diulang banyak kali, sebanyak 3 kali. Aku pun bangun dan aku tengok jam dah masuk 3 pagi. Aku pun balaslah, "Ya Umi, kenapa?" Memang ibu aku waktu tu tidur sekali di dalam bilik tu. Tapi pelik, tiada balasan dari ibu aku. Aku ni pun lelapkan mata aku balik. Tapi suara tu panggil nama aku lagi. Tapi kali ni dengan nama panggilan aku. "Ya Umi." Waktu ni aku sahut je panggilan tu. Dan aku tengok waktu tu pukul 3.30 pagi. Mesti korang pelik kan kenapa aku dapat ingat masa. Sebab waktu tu bila je aku bangun, aku akan tengok jam. Tak lama lepas tu, bila aku toleh ke belakang, Umi masih tidur. Jadi, siapa yang panggil aku? Waktu ni lah aku mula fikir logik. Aku lelapkan mata dan suara tu datang lagi. Bila aku menoleh ke arah katil yang ada di hadapan tingkap aku tu, aku tengok bayang-bayang macam ada susuk pontianak. Terus aku toleh semula ke hadapan sambil mengiring aku pejam mata dan baca semua surah. Memang masa ni seram sangat. Pagi tu aku memang pelik. Takkan aku seorang je nampak benda tu. Soalan tu berlegar di dalam fikiran aku. Di bahagian dapur ada lembaga hitam. Di bahagian bilik utama pula ada benda lain. Sebelum pulang tu, kami dapat tahu dah berbulan-bulan rumah tu tiada penyewa. Ya, mungkin itu faktor utama. Tapi takkanlah jiran sekeliling tu tak diganggu. Dan aku masih nampak lembaga hitam tu ada di dapur sehingga hari terakhir kami di Johor tu. Sebenarnya banyak lagi pengalaman di Johor yang aku lalui. Tapi sampai sini jelah cerita aku. Terima kasih sudah mendengar kisah ni sampai akhir. Sebelum tu, sebenarnya pagi tu makcik aku tanya, "Macam mana kau boleh masuk bilik tidur?"
Aku pun jawablah, dia yang kejut. Apa yang mengejutkan? Dia kata-kataku. Kau kenapa? Tak ada masa aku nak kejut kau. Aku ni pun gelak jalah dan asak dia dengan soalan yang sama. Tapi dia nafikan. Korang rasa siapa yang kejutkan aku malam tu? Aku nak ingatkan, kalau masuk rumah atau hotel yang belum tentu lancar berpenghuni, aku sarankan baca 3 kul, Ayatul Kursi dan baru beri salam. Sebab benda tu di mana-mana ada. Untuk berjaga-jaga buat apa yang aku sarankan ni. Okeylah, sekian saja cerita aku.